Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Jumaat ini kita dapat menyambung kembali kuliah hadis kita yang mana kita merujuk hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala alaih di dalam sebuah kitab yang diberi judul Riyadhus Shalihin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini setelah kita menangguhkan kelas kita pada minggu yang lalu. Moga-moga setiap waktu yang berlalu kita sentiasa mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan ini pada mencari redha-Nya, mencari rahmat-Nya. Pagi ini kita akan menyambung beberapa lagi hadis yang terdapat pada bab yang ke-65 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang bab 65 ini bertajuk mengingati kematian dan tidak panjang angan-angan. Yang mana bab ke-65 ini terdapat 7 hadis kesemuanya. Alhamdulillah, pada 2 minggu yang lalu. Maknanya Jumaat yang 2 minggu yang lalu, kita sebenarnya telah selesai membaca 5 hadis daripada bab 65 ini, daripada 7 hadis, bermakna kita hanya tinggal 2 hadis sahaja pada bab 65 ini. InsyaAllah setelah kita selesai mempelajari bab yang ke-65 ini, kita akan melanjutkan, kita akan sambung kepada bab yang ke-67. Hasab saya, kita akan sambung nanti, kita tengok bab yang berikutnya, kita akan sambung ke bab 67. Tapi kita habiskan dulu hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-7 di dalam bab ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sesiapa yang mempunyai kitab Riyadhus Shalihin yang terjemahan, sila buka bab yang kita akan rujuk pada pagi ini, dan gunakan nota yang sama yang pernah kita edarkan pada 2 minggu yang lalu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang mana hadis yang kita nak baca permulaan pada pagi ini, tetapi dalam susunan bab yang ke-65 adalah hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 dalam bab yang ke-65 ini. Hadis ini dia datangnya, sumber
perawi dia datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis ke-6 ni dia datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru, okey, baris dia aksiru. Mati, okey. Aksiru, Nabi kata perbanyakkanlah. Zikra, mengingati. Hazimil ladzati. Hazimi maksudnya perkara yang boleh menghilangkan al-ladzat, iaitu kelazatan. Kelazatan di sini dia merujuk kepada kelazatan di sini dia merujuk kepada kelazatan dunia. Dia dalam, kalau ikutkan dia terjemah lazat. Jadi kita letakkan dunia ni, kita letak di dalam kurungan pun lebih baik. Okey. Kelazatan. Nabi kata memperbanyakkanlah mengingati perkara yang boleh menghilangkan kelazatan. Kelazatan tu merujuk kepada kelazatan dunia. Kemudian Nabi menjelaskan setelahnya apakah itu memperbanyakkan. Nabi kata yakni al-maut. Yakni al-mauta. Saya minta tuan-tuan baikikan baris dia, bukan mauti ni. Yakni al-maut. Al-maut. Iaitu kematian, mati. Berdasarkan hadis ini adalah hadis riwayat Al-Imamu At-Tirmidzi. Hadis ni hadis riwayat Al-Imamu At-Tirmidzi. Okey, hadis ni kalau kita tengok dalam penilaian para ulama hadis, Al-Imamu Nawawi, Al-Imamu Tirmidzi mengatakan hadis ni darjatnya adalah hasan. Maknanya hadis ni di bawah statusnya hadis hasan. Okey. Hadis ni, kalau kita faham pada hadis ni, Nabi suruh kita memperbanyakkan mengingati. Perbanyakkan mengingati apa? Mengingati tentang mati. Maknanya kena selalu ingat tentang mati. Kita membaca kitab tentang mati ke, kita mendengar pengisian tentang mati ke, selalu mendengar nasihat tentang mati, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dapat menghilangkan kelazatan dunia yang menyebabkan kita rasa dunia ini sebenarnya adalah sementara. Kita akan rasakan bahawa nikmat dunia ini sebenarnya hanyalah kesenangan yang tidak lama. Apabila kita ingat mati, kita akan betul-betul gunakan waktu kita untuk kita buat amal kebaikan. Kalau kita fikir tentang mati ni, seperti mana pada bab ini akan menyebabkan dapat mengurangkan angan-angan kita yang panjang. Apabila kita fikir tentang mati ni, kita tak akan bertangguh dalam buat kebaikan. Dan sangat banyak kebaikan-kebaikan pada mengingati mati. Okay. Hadis ni jelas, terang, mudah nak faham. Okay. Kita tengok kepada pengajarannya apa yang boleh kita jadikan panduan pada pagi ini. Okay. Yang pertama, pengajaran hadis ni apa yang dapat kita belajar, yang kita boleh jadikan sebagai tindakan setelah kita memahami hadis ini. Yang pertama, disunahkan bagi setiap orang Islam untuk selalu mengingati kematian. Okay. Sangat bagus.
kalau kita selalu mengingati kematian. Yang kedua, kelebihannya adalah orang yang mengingati kematian pada waktu dia dalam kesempitan. Kan? Ketika Allah uji dia dengan kesusahan, dia dalam keadaan dia bersedih, dalam keadaan dia dalam kesulitan. Kalau dia boleh ingat mati, maka ujian yang dia sedang hadapi itu, dia akan rasa seperti tidak apa-apa. Dia akan tempuh dengan baik. Sebab apa? Sebab dia tahu sekejap je ujian ni, nanti akan mati. Selepas mati akan pergi kepada satu lagi alam yang hakiki, kehidupan yang abadi. Maka kesempitan hidupnya, kesusahan hidupnya itu dia akan lalui dengan dada yang lapang. Begitu juga jika pada waktu yang lapang, apabila dia mengingati kematian, dia akan menjadi sempit. Sempit tu dia jadi orang yang jadi macam dia beringat-ingat, kan dia maknanya kalau ketika dia senang, dalam keadaan dia gembira, tapi apabila dia ingat mati ni, dia tidaklah akan jadi orang yang lalai. Kan apabila dia banyak harta, apabila dia ingat pasal mati, kan nanti mati ni tak sempat nak bersedekah, tak sempat nak buat wakaf, tak sempat nak buat wasiat sebagainya, dia akan menjadi seorang yang akan manfaatkan waktunya dan sebagainya lah. Apabila ingat tentang mati. Kalau pemerintah yang ada kuasa, ada jawatan ingat mati, mereka akan berusaha untuk berbakti kepada rakyat yang di bawahnya. Kan? Mereka akan turun padang, mereka akan adil, mereka akan fikirkan tentang keperluan rakyat, tapi apabila tak ingat pasal mati, itu yang menyebabkan salah menggunakan kuasa, tidak amanah, tidak adil dan sebagainya. Yang pasti, mati itu pasti. Tapi apabila ingat mati, sangat banyak kebaikannya. Macam kita lah. Kan, kalau kita ingat macam, apa nak buat hari ni? Kadang rasa macam waktu tu banyak sangat. Tapi kalau dia ingat mati, mana kelah aku mati? So dia akan gunakan waktu yang banyak tu dengan dia mengisi masa dia dan sebagainya. Okay, ini adalah hadis yang ke-6, alhamdulillah, yang dapat kita pelajari pada bab yang ke-65 ini. Baik, kita pergi kepada hadis yang terakhir sekali. Okay, hadis yang terakhir pada bab ke-65 ini, hadis yang ke-7. Okey. Hadis yang ke-7. Okey, bukan. Ada satu lagi hadis rasanya. Kejap. Bukan. Hadis. Itu satu lagi hadis. Hadis ke-7. Okey, hadis ke-7 ni, ia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Okey, Ubay bin Ka'ab ni kita pernah berkenalan dengan beliau. Kalau kita masih ingat lagi Ubay bin Ka'ab, cerita dia, Ubay bin Ka'ab ni dia punya gelaran dia selalu kadang Nabi panggil dia dengan nama Abu Al-Munzir. Kadang-kadang Nabi panggil dia Abu Al-Munzir. Dia merujuk kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni dia di antara sahabat Nabi yang Nabi lantik dia sebagai penulis wahyu Al-Quranul Karim. Sebab Ubay bin Ka'ab ni sebelum dia masuk Islam pun dia seorang yang pandai menulis dan juga seorang yang pandai untuk membaca. Ubay bin Ka'ab ni dia daripada suku Khazraj. Dia daripada golongan Ansar yang seorang yang pandai membaca dan dia menulis. Ubay bin Ka'ab ni
dia pernah banyak mengikuti peperangan dengan Nabi SAW, antaranya perang Badar, pernah ikut perang Uhud. Dan dia dalam biografi beliau, Ubay bin Ka'ab ini, dia meninggal di Madinah pada tahun ke-30 Hijrah. Ubay ini sangat terkenal juga di kalangan para sahabat, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, dia kata kalau kita baca pada hadis tu, dia sebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul laili. Okey, dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah masuknya 1/3 malam, okey, 1/3 malam telah pun berlalu, Nabi SAW dia akan bangun dan Nabi pernah mengatakan. Maknanya hadis ini menunjukkan Nabi ni dia bangun qiyamul lail setelah berlakunya 1/3 malam. Kita tahulah Nabi ni, hadis ni dia tak sebut 1/3 malam yang mana. Sebab Nabi ni SAW kita tahu kadang-kadang Nabi sembahyang awal malam. Kadang-kadang pertengahan malam. Kadang-kadang 1/3 malam yang terakhir. Jadi Nabi ni apabila dia bangun, dia ingatkan kepada para sahabat. Dia ingatkan kepada manusia. Nabi kata, wahai umat manusia. Nabi kata, ya ayyuhan nas, udhkurullah. Berzikirlah kepada Allah. Maknanya, mengingatilah kamu semua kepada Allah. Nabi kata, ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah. Nabi kata nanti akan datangnya ar-rajifah, iaitu merujuk kepada tiupan sangkakala yang pertama. Lepas datang rajifah, Nabi SAW bersabda akan datang pula ar-radifah, iaitu tiupan sangkakala yang kedua. Lepas tu Nabi SAW mengingatkan. Setelah Nabi ingatkan tentang hari akhirat, Nabi mengingatkan sebanyak 2 kali Nabi ulang. Nabi kata, ja'al mautu bima fihi. Ja'al mautu bima fihi. Telah datangnya kematian dengan segala yang ada padanya. Telah datangnya kematian dengan segala yang ada padanya. Nabi mengingatkan tentang mati. Okey. Tuan-tuan. Okey. Lepas tu sabda Nabi SAW lagi. Okey, selepas Nabi sebut maklumat ini, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia bertanya kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, inni akthirus salata alaik. Sesungguhnya aku ingin memperbanyakkan bersolawat kepada engkau, ke atas engkau. Fakam aj'alu laka min salati. Oleh itu, berapa banyakkah yang aku patut jadikan daripada doaku ini untuk aku berselawat kepadamu? Dia kata, berapa banyakkah dari doaku perlu aku jadikan doa itu untuk aku berselawat kepadamu? Lalu sabda Nabi SAW, Nabi kata, masyita. Nabi kata, terserahlah kepada kamu. Berapa banyak kamu nak bersolawat ke atas aku? Nabi kata, masyita. Terserahlah kepadamu. Kemudian Ubay bin Ka'ab dia memberikan cadangan. Dia kata kalau ar-rubu'a, kalau 1/4 macam mana? Nabi kata masyita.
Nabi kata terserah kepadamu. Fa in zitta fahuwa khairul laka. Nabi kata tetapi sekiranya kamu nak menambah lebih lagi daripada 1/4 itu, Nabi kata ia lebih baik bagimu. Maknanya mula-mula Ubay bin Ka'ab dia bertanya secara umum. Nabi kata, Nabi tak bagi jawapan spesifik, Nabi jawab juga secara umum. Terserah kepada kamu. Berapa banyak kamu nak berselawat ke atas aku. Doakan Nabi SAW melalui salawat tersebut. Maka Ubay bin Ka'ab dia kata kalau 1/4, kalau dia doa, dia nak baca 1/4 tu selawat saja. Maka Nabi kata, boleh. Nabi kata terserah kepada engkau. Dan Nabi kata kalau kau nak banyakkan lagi, lebih daripada tu, pun baik, kata Nabi SAW. Lepas tu Ubay bin Ka'ab dia kata, fanisfa, kalau aku baca separuh doa tu selawat je, macam mana? Nabi kata, masyikta, terserah kepada engkau. Fa inna zitta fahuwa khairul laka. Tetapi sekiranya engkau menambahkan lagi lebih daripada separuh itu, Nabi kata itu adalah lebih baik. Lepas tu dia kata lagi fasulusaini, kalau aku baca 2/3 dalam doa tu semuanya selawat, Nabi kata masyikta, terserah kepada engkau. Fa in zitta fahuwa khairul laka. Nabi kata, jika kau nak menambah lebih daripada 2/3 bacaan selawat tersebut, itu lebih baik bagimu. Maknanya, Nabi kata, kalau lagi banyak, lagi baik. Tapi Nabi tak paksa. Nabi kata, kalau kau mampu lagi, nak tambah lebih banyak, lebih baik. Dan akhirnya, Ubay bin Ka'ab mengatakan, dia kata, aj'alu laka salati kullaha. Macam mana kalau aku jadikan semua doa aku tu selawat saja? Maka kata Nabi SAW. Di sini kita dapat belajar tentang kelebihan selawat. Maknanya lagi banyak, lagi baik. Itu jawapan dia. Kalau orang tanya, berapa banyak nak baca? Kita kata, minit, terserah. Kita jawabnya itu, terserah ikut kemampuan. Makcik nak baca berapa banyak? Pakcik nak baca berapa banyak? Haji nak baca berapa banyak? Terserah. Tapi lagi banyak, lagi baik. Kalau dia kata, saya nak baca 100 kalilah setiap hari, kita kata terserah. Tapi kalau pakcik nak baca lebih pada 100, lebih baik. Jawab samalah. Lepas tu, dia kata, lepas tu Nabi kata, idza tuqfa hammuka. Nabi kata, kalau kau baca dalam doa kau semua selawat, kata Nabi, sekiranya sebegitu, akan dicukupkan semua keperluanmu, wa yaghfaru laka dhanbuka, diampuni semua dosamu. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Nombor hadis 2457. Okay. Hadis ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kita kalau kita membaca penelitian oleh para ulama hadis ni sebenarnya para ulama menyatakan hadis ni dia dhaif, dia lemah. Tapi lemah dia macam ni. Hadis ni separuh daripadanya, kalau kita pecahkan separuh ni, yang ini lemah. Yang ni ada isu sikit dekat sini. Tapi makna hadis tu tak masalah. Tapi pada sanad tu. Tapi dekat separuh lagi hadis ni, dia hadis sahih. Ungkapan yang sahih lah. Sebab ada hadis lain sebut seperti ini, ada kaitan. Macam itulah para ulama hadis sebut. Okey. Tadi kita pergi terus kepada pengajaran dia. Okey. Di sini kita dapat belajar tentang apa? 2 perkara. Pertama, Nabi mengingatkan tentang mati itu akan datang. Mati itu akan datang. Yang kedua, kita dapat belajar tentang kelebihan memperbanyakkan salawat dan salam kata Nabi SAW. Allah akan mencukupkan segala keperluan kita. Kan? Itu yang orang kata,
orang kata kelebihan banyak selawat tu, ya, ini di antara salah satu hadis dia. Kan? Lepas tu diampunkan dosa-dosanya. Okay, kita terus pergi kepada pengajaran hadis. Apa yang dapat kita belajar yang kita nak jadikan sebagai panduan setelah selesai kita membaca hadis ni. Sabda Nabi SAW ni adalah pengajaran dia lah. Okey, nombor 1, sebaik-baik qiyamul lail ialah 1/3 malam yang terakhir. Ini kita sebenarnya tajuk qiyamul lail ni kita dah belajar hadis-hadis tu kan. Kita dah belajar kelebihan qiyamul lail, kita dah belajar kelebihan sembahyang witir. Tajuk sebenarnya kita dah belajar waktu Ramadan yang dulu. Kalau kita masih ingat. Kita dah baca hadis-hadis dalam Riyadhus As-Salihin dan kita juga telah belajar tentang waktunya. Tapi ini sebaik-baiknya. Bukan bermakna hanya. Tak. Kita boleh buat qiyamul lail bermula isyak sampai sebelum subuh. Tapi sebaik-baik antara waktu itu 1/3 malam yang terakhir. Okey. Yang kedua, kematian itu sangat dekat dengan umat manusia. Tetapi kebanyakan manusia ini lalai terhadap mati. Kan? Lalai ni maksudnya seolah-olah dia tak ingat dia nak mati dengan persiapan dia, dengan tingkah laku dia seperti orang yang macam tak bersedia untuk dia mati. Sepatutnya kita apabila kita baca bab ni, maka kita akan jadi orang yang sentiasa beringat tentang mati. Sebab bagi kita, mati itu sangat dekat dengan kita. Sebab tu Nabi sebut tadi, kematian tu akan datang, kematian tu akan datang. Okay. Yang ketiga, kita dapat belajar keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ni kita sedia maklum. Memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dalam kesedihan, selawat banyak-banyak. Kerana Allah akan cukupkan keperluan kita. Kalau kita di dalam keadaan kita kerisauan, banyakkan selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Percaya dan yakinlah dengan pesanan Nabi SAW. Dia merupakan ubat yang sangat ampuh pada bab salawat. Sebab semua orang tahu macam mana nak salawat kepada Nabi SAW. Itu di antara banyak-banyak ubat yang zikir yang sangat mujarab, yang bagus, ada pada salawat dan salam pada Nabi SAW. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Maka Alhamdulillah kita tamatlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan. Ya. Okey, nak tanya Ustaz. Okey, silakan. Memang kita digalakkan berselawat beratus kali ataupun beribu kali satu hari. Adakah untuk hari Jumaat kita kena tinggalkan zikir lain, kita khusus berselawat sahaja Ustaz? Macam mana? Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, tentang perintah salawat dan salam ni, kita tahu dalam hadis Nabi, memang dalam banyak-banyak hari, memang hari Jumaat sangat dituntut untuk memperbanyakkan bersalawat. Bukanlah Nabi SAW menyuruh meninggalkan zikir-zikir yang lain. Tetapi hari Jumaat ni dia khusus tentang kelebihan hari Jumaat itu. Kan? Maka antaranya memperbanyakkan salawat bermakna tidaklah kita kena meninggalkan zikir-zikir yang lain. Kan? Tidaklah sampai kita perlu meninggalkan kalimah tahlil la ilaha illallah. Kan? Sampai kita tinggalkan tasbih, tak. Hadis tu bukanlah maksud meninggalkan. Tapi memperbanyakkan berzikir dituntut sebenarnya. Apatah lagi hari Jumaat. Memang paling afdal. Dalam tempoh seminggu tu, Jumaat lah pahala yang paling banyak sekali. Jadi rugi kalau kita tinggal zikir tasbih. Kan, seperti zikir yang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tetapi kalau kita macam kita jenis macam tak bolehlah baca banyak-banyak kan, nak
nanti kita jadi macam, tengok kalau ikut susunan, setengah-setengah orang dia suka macam, dia boleh, dia kata kalau hari Jumaat aku nak speed salawat saja, boleh. Tapi kalau dia mampu iringi dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil itu lagi baik, sebab mengambil keumuman ayat Quran dan juga hadis menyebut tentang banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita masuk kepada bab yang ke-67. Tak ada kan? Jelas puan? Maaf Ustaz, nak tanya lagi satu lagi. Okey. Sebab ada dengar daripada ustaz lain lah, dia kata macam antara selawat dengan kita baca Quran pada hari Jumaat, dia kata kalau boleh kita lebihkan lagi selawat tu, maknanya kalau nak tinggalkan Quran hari Jumaat pun tak apa. Boleh ke Ustaz macam tu? Tinggalkan Quran. Just untuk hari Jumaat saja, untuk hari Jumaat. Ya Allah, tertinggal suaranya pula. Semula puan. Ada dengar satu daripada ustaz dia bagi tahu, dia kata kalau boleh hari Jumaat itu kita khusus untuk berselawat saja. Dia kata mengaji, dia baca Quran ni kalau boleh tinggal pun tak apa, dia kata. Okey. Boleh ke Ustaz macam tu? Saya ialah wallahu ta'ala alam, cuma dari mana yang penyampai itu dia mendapat saranan seperti itu. Sebab dia selawat dan salam ke atas Nabi, dia ada kelebihan yang tertentu. Tetapi tidak semua dalam selawat tu dia cover semua kelebihan. Itulah di antaranya. Kan? Kalau macam selawat dan salam ni, dia ada kelebihan dia tertentu. Baca Quran ni, dia ada kelebihan yang tertentu. Tetapi kalaulah kita sedia maklum, kalau kita ambil maklum tentang dalam banyak-banyak zikir, selawat antara zikir, maka zikir yang paling terbaik adalah baca kalamullah. Selawat nak dapat rahmat. Baca Quran sudah pasti. Jadi wallahu ta'ala alam, maksudnya sepatutnya yang menyampaikan maklumat seperti itu dia kena datangkan saranan dari Nabi SAW yang menyebut seperti itu. Nabi tidak menyebutkan supaya meninggalkan Al-Quran langsung tak baca. Nanti akan bagaimana pula dengan hadis Nabi yang Nabi suruh baca suratul Kahfi pada hari Jumaat? Macam mana itu kita nak jawab? Kan? Dia akan bertentangan dengan Nabi sunahkan kita baca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Jadi kat situ wallahu ta'ala alam, sebaik-baiknya kita perbanyakkan zikir, antaranya banyakkan selawat dengan kita tidak meninggalkan pada membaca Al-Quranul Karim. Perbanyakkan. Nabi tak kata tinggalkan semua. Tak ada. Sebab kita pun ikut sunnah Nabi. Nak baca Quran ni pun sunnah Nabi. Tambah-tambah lagi hari Jumaat. Sebab hari Jumaat tu hari yang sangat banyak keberkatannya. Jadi sayanglah kalau kita hanya selawat dan salam menyebabkan kita meninggalkan pada kelebihan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tetapi kalau kita jenis tak boleh baca semua kan, nak fokus satu, tak apa. Itulah maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, selawat yang paling baik sekali untuk kita zikirkan ialah selawat mana? Yang Ibrahim ke, yang Jibril ke, yang mana satu? Kalau untuk hari Jumaat ke hari-hari lain? Okey. Yang paling baik tentulah selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau puan ada kitab Riyadhus Salihin, ada dalam tajuk selawat yang Al-Imam Nawawi, dia ada datangkan 3 contoh lafaz selawat yang datangnya, yang diajar sendiri
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam Islam ni, dalam hidup kita ni, perkara ibadat ni, bab pahala kan, bab perkara buat ibadat ni, ingat mudah je. Kalau yang paling terbaik adalah apa yang diajar oleh Allah, apa yang diajar oleh Rasul. Itu paling terbaik. Jadi kalau nak selawat yang terbaik, tentulah selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada banyak puan. Yang paling mudah nak ingat, selawat Ibrahimiyah yang kita selalu amalkan pada tahiyat awal dan tahiyat akhir tu. Selawat tu paling terbaik. Kenapa kita kata terbaik? Kerana ia diajar oleh Nabi SAW. Amalkan sunnah Nabi, baca seperti mana Nabi baca, Nabi buat, tidak ada yang boleh menandinginya. Sebab apa yang Nabi ajar tu, ia adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situlah saranannya yang boleh kita amalkan pada salawat dan salam. Bagus puan bertanya tentang mana yang zikir yang terbaik. Sebab dalam hidup kita ni memang kita dituntut oleh Allah untuk buat kebaikan, nak buat amal, buat ahsanu amala. Buat yang terbaik. Okey. Seperti ada juga yang bertanya dekat chat ni, dia tanya, bila 1/3 malam yang terakhir tu? Okey, 1/3 malam yang terakhir tu, kita kira daripada permulaan malam sampailah sebelum subuh, kita bahagilah 3. Itu 1/3 malam yang terakhir. Kita kiralah. Kita kira daripada maghrib sampailah nak ke subuh tu, berapa jam? Lepas tu kita bagilah 3. Sebab malam dia dikira malam apabila sudah maghrib. Itu dipanggil malam. Sampai sebelum subuh. Jadi kalau kita sembahyang, kita bagilah 3. Sebab kita nak tahu 1/3 kan. Jadi 1/3 malam yang pertama tu, dia tidak seperti 1/3 yang terakhir. Jadi kalau kita ada kemampuan, dia pahala ni patut sangat baik kalau kita buat benda yang terbaik. Benda terbaik ni Nabi selalu sebut yang lebih afdal kan. Maka yang terbaik tu kalau kita buat, pahalanya Allah akan ganda-gandakan daripada buat yang baik. Contohnya kalau kita sembahyang pada 1/3 malam yang awal, kan sejurus selepas isyak tu, kita ambil lah 3 jam pertama tu, itu tidak sebaik 3 jam ataupun 1/3 yang terakhir dekat subuh tu. Contohnya kalau subuh kita pukul 6, kita bagilah pukul berapa, itu terbaik. Tapi kalau kita mampulah untuk dapat bangun pada waktu tu, okey, dia buat ibadat ni dia sangat fleksibel ikut pada kemampuan. Okey. Ya, itu jawapan dia puan kepada yang bertanya dekat dalam mesej dekat chat ni. Okey. Boleh saya teruskan pada bab yang ke-67 ya? Okey, tak apa. Nanti kalau ada apa nak tanya, boleh je. Boleh celah tak apa, insya-Allah. Mana-mana yang saya mampu jawab, saya jawab dengan kadar pengetahuan yang ada. Baik, kita terus kepada bab ke-67. Bab 67 ni, kalau kita belajar bab 65, kita belajar tentang tajuk banyak kena mengingati mati. Tetapi bab 67 ni, kita dilarang dalam agama minta mati. Beza tu. Maksudnya, kita kena banyak ingat mati. Tapi bukan bermakna kita minta mati. Kita kena faham kan hadis tu. Nabi kata, ingat mati tu. Maknanya buat persediaan nak mati. Tapi bab 67 ni adalah dilarang kita meminta pada Allah untuk Allah matikan kita disebabkan tak tahan musibah yang menimpa. Tetapi
dibenarkan kita mengharapkan mati jika kita takut berlaku fitnah kepada agama. Maknanya, nak minta mati ni bukanlah secara total tak boleh. Bukanlah memang tak boleh, tidak ada mana-mana keadaan ke tak boleh nak minta mati ni. Tidak. Ada ketikanya kita boleh untuk minta mati. Tapi ada reason yang kuat seperti mana kita bimbang. Kalau umur kita masih ada lagi ni, nanti kita akan terpengaruh, iman kita akan goyah, kita akan memberi kesan kepada agama kita. Itu harus. Tapi macam mana nak minta tu? Nanti kita akan sebut pada hadis yang Nabi ajar. Tetapi jika hanya kerana tak tahan dah nak hidup dekat dunia ni, ada banyak Okey, sekejap ya. Tadi terputus, maafkan saya. Saya terputus. Okey, dah didengar suara saya? Jelas ya? Boleh dengar tak? Dengar Jelas, Ustaz. Okey, Dengar, mohon maaf Ustaz. tadi ya. Tadi saya terkeluar tadi, saya terputus. Okey, kita teruskan ya. Okey, ini bab lah. Jadi kita tengok macam mana Al-Imam Nawawi dia boleh tulis bab seperti ini. Sebenarnya berdasarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca. Okey, dalam bab ini ada 3 hadis sahaja. So bab ni kenapa saya terus pergi kepada bab ke-66? Kerana ada kaitanlah dengan COVID ni sebagainya kan. Kita tahu kan kes orang-orang yang membunuh diri. Maka bagaimana Islam berinteraksi dengan orang-orang seperti ini? Okey, maka apabila kita nak tahu konsep dalam agama tentang bunuh diri ni bagaimana, kita kena study bab ni. Kita study bab ni, nanti kita akan dapat menentukan tentang hukuman. Bagaimana Islam, bagaimana hukum orang yang membunuh diri tadi dengan bab kita akan belajar. InsyaAllah kita akan jumpa maklumat tu nanti. Okey, dalam bab ni ada 3 hadis sahaja. Ada 3 saja hadis Al-Imam Nawawi dia letakkan dalam bab ni. Okey, kita pergi kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta tuan-tuan kena tulis dekat sini Pak. Dekat sini saya terlupa nak tulis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, bukan Abu Hurairah yang cakap ni, tapi ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata la yatamanna ahadukumul mauta. Nabi kata hendaklah salah seorang daripada kamu tidak mengharapkan kematian. Ataupun dalam bahasa mudahnya, janganlah salah seorang daripada kamu mengimpikan, mengharapkan mati. Huruf la dekat sini menunjukkan la larangan. Tidak ni maksudnya jangan. Maknanya Nabi larang. Nabi larang untuk
kepada siapa-siapa di antara kamu mengharapkan dia mati. Ni mengharapkan mati pun Nabi dah larang. Macam mana kalau orang mematikan diri dia? Okey. Kenapa? Kenapa Nabi tak bagi untuk kita ni meminta untuk mati? Nabi kata, imma muhsinan. Nabi kata, ini kerana jika dia seorang yang baik muhsinan, fala'allahu yazdadu. Moga-moga dengan umur dia panjang tu, dia boleh tambah lagi kebaikan dia. Maksudnya Nabi bagi tahu, kalau Nabi kata kenapa tak perlu minta mati? Sebab kalau kita tak mati lagi, maksudnya umur kita masih panjang, kalau kita orang yang baik, orang yang soleh, maka kan lebih baik kalau umur panjang dia tu, dia buat lagi pahala banyak. Lepas tu Nabi mengatakan, wa imma, dan ada pun, jika dia seorang yang musian, seorang yang jahat, dia orang yang buat banyak kesalahan, fala'allahu yasta'tibu. Moga-moga umur dia masih ada, dia gunakan kesempatan tu adalah untuk kembali di jalan Allah. Maknanya dia bertaubat. Kita faham tak? Sebab apa? Sebab kalau kita mati, tengoklah hadis ni hadis muttafaqun alaih. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Okay. Jika kita mati, kita ni dah tak boleh nak buat apa-apa kebaikan pun. Betul tak? Nak baca Quran pun dah tak boleh. Tengok orang yang dah meninggal. Tak boleh nak buat apa-apa. Sebab dia dah mati. Kan, nak baca Quran tak boleh, nak salawat dan salam kat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Nak apa, nak berzikir tak boleh, nak tasbih tak boleh dah. Lepas tu pula, kalau orang yang mati tu dia orang yang tak sempat bertaubat pada Allah, kan rugi. Tak boleh taubat dah. Tak boleh nak bertaubat dah dia. Jelas kat situ. Jadi, sebab tu Nabi tak bagi kita minta mati. Kerana kalau kita masih ada umur, kita ni boleh gunakan umur itu, kesempatan itu pada dua sudut. Sama ada kita boleh gunakan untuk tambah lagi membaca Quran ke, tambahkan lagi untuk buat solat sunat ke, tambahkan ruang itu untuk bersedekah ke. Tapi kalau kita orang yang kurang baik, kan, banyak kesalahan kita ambil peluang kat situ untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tak? Hatta kan kalau kita baca dalam sejarah hidup Nabi SAW pun, Nabi tak pernah minta mati. Nabi tidak pernah meminta mati. Tetapi apabila mati tu dah sampai dekat Nabi, sudah sampai waktu Nabi nak mati, Nabi minta untuk memilih mati. Kena beza tu. Sebab para Nabi, para Rasul, mereka, perbezaan dia dengan orang biasa, mereka kalau mereka nak mati, mereka diberitahu terlebih dahulu. Berbeza dengan kita. Kita tak ada dah malaikat kata kau nak mati ke kau nak hidup. Tak ada. Tapi kalau para Nabi, mereka diberikan pilihan. Sebab tu Nabi SAW, apabila sudah sampai waktu dia nak meninggal, dia diberikan pilihan, maka dia memilih untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab waktu Nabi dah sampai dia nak mati, dia beri pilihan. Tapi tak pernah dalam hidup Nabi sampai dia minta mati. Nabi dia ancam bunuh ke, tidak ada. Orang yang paling teruk, yang paling banyak menghadapi masalah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada perempuan. Tapi Nabi tak pernah minta mati. Tapi macam mana dengan umat dia? Dia jadi nanti kita bimbang,
kita telah menyalahi dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Okay, ni hadis ni kita faham dan kita tengok, kita kukuhkan lagi kefahaman kita dengan kita membaca hadis yang kedua. Dia bukan hadis kedua, dia hadis pertama juga. Tapi dia dalam lafaz yang lain. Cuma saya minta tuan-tuan dan puan betulkan, bawah ni dia bukan disepakati oleh Bukhari Muslim. Hadis ni hanya riwayat Muslim saja. Saya minta tolong padamkan di bawah ni. Padam dekat bawah ni. Dia hadis riwayat Muslim sahaja. Okey. Hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih daripada perawi sama, tapi dia riwayat Muslim sahaja. Kalau tadi yang pertama tadi tu dia hadis yang Al-Bukhari pun sepakat tentang kesahihannya, Imam Muslim pun sepakat tentang kesahihannya. Tapi ini riwayat Muslim saja. Okey, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la yatamanna ahadakumul mauta. Janganlah salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian. Wala yad'u bihi min qabli ayyatiyahu. Serta dan janganlah pula dia berdoa supaya dia diberikan kematian sebelum kematian itu sendiri datang menjemputnya. Ini seperti yang saya sebut dalam hadis Nabi tadi. Maknanya dalam hadis ni dia ada maklumat tambahan. Ya, Nabi kata kalau yang tadi tu jangan harap mati saja. Jangan nak minta mati saja. Jangan Nabi tak mati. Tapi dalam hadis ni ditambah juga dengan perkataan, Nabi kata jangan pula berdoa nak minta kematian sebelum kematian itu sendiri datang. Kita jangan faham jangan faham hadis ni suruh kita tunggu je lah mati tanpa buat apa-apa. Jangan macam tu. Hadis ni maksudnya, sebab tu kita kena pasangkan dengan bab yang sebelum tu tadi. Kita ni kena banyak ingat mati. Okey, supaya kita beramal, buat kebaikan. Kan? Sebab apa? Sebab mati tu pasti datang. Sampai waktu mati, kita mati. Tapi bukan bermakna kita tak buat apa-apa. Tunggu je lah mati. Aku tak nak buat apa-apa. Nak tunggu mati sampai. Jangan difaham hadis seperti ini. Dia kena gabungkan dengan hadis-hadis sebelum tu. Lepas tu Nabi SAW menerangkan kenapa Nabi tak bagi minta mati. Tadi kita dah jumpa dah penerangan dia. Tapi hadis ni dia menerangkan lagi maklumat dia. Nabi kata innahu idza mata ahadakumun qata'a amalu. Nabi kata ini kerana sesungguhnya jika seseorang tu dia meninggal, maka terputuslah semua amalnya. Nampak tak? Kenapa Nabi tak bagi mati? Kerana apabila kita minta mati, kalau kita mati, terputus semua amal kita. Kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Tak boleh nak buat apa-apa dah. Semayang tak boleh. Tak boleh tau perempuan. Betul tak? Tapi bila kita ada kesempatan lagi nak sedekah, nak buat kebaikan, nak istighfar, nak bertasbih, jawapannya adalah ketika nyawa masih ada. Tapi kalau kita dah mati, terputus semua amalnya. Lepas tu Nabi SAW menyebut kebaikan kalau umur kita panjang. Nabi kata, wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Nabi kata, dan sesungguhnya tidaklah umur orang mukmin itu melainkan menambahkan, tidaklah umur orang mukmin yang menambah melainkan kebaikan. Maknanya Nabi nak kata orang mukmin ni kalau umur dia lagi panjang, Nabi kata orang mukmin ya, orang yang benar-benar beriman, kalau umur dia lagi panjang sangat baik bagi dia. Sebab apa?
sebab dia boleh menambahkan kebaikan, ada kebaikan. Maknanya kalau umur kita panjang, kita boleh buat kebaikan, sangat baik pada umur yang panjang tu. Tapi kalau umur lagi panjang, lagi banyak dosa dibuat, umur panjang tu tak elok lah. Kan macam kita dengar lagu yang lagu Sepohon Kayu tu kan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Macam tu kan. Walaupun umurnya 1000 tahun, tapi kalau tak menambah kebaikan, tak salat, tak ada gunanya. Tapi kalau orang yang beriman, umurnya lagi panjang, kan, sangat baik bagi dia kalau dia boleh buat kebaikan. Maknanya, kalau kita nak minta umur panjang, tak salah. Dia bukan bertentangan dengan hadis yang kata jangan panjang angan-angan. Tapi kita nak minta kepada Allah panjang umur. Ya Allah, sihatkanlah aku, panjangkanlah umur aku, ya Allah, supaya aku dapat isi lagi dengan kebaikan. Itu sangat baik. Nabi memuji orang mukmin itu jika dia menambah, melainkan ada kebaikan. So kalau kita gabungkan hadis yang ini dengan hadis yang mula-mula tadi, bahawasanya memang Nabi melarang kita semua meminta kematian. Kenapa? Kalau kita mati, kita tak boleh lagi nak buat amal. Sebab tu apabila kita dengar orang mati ni, syukur kita sebenarnya pada Allah. Allah Ta'ala panjangkan umur kita lagi sebenarnya. Sebab kita ada lagi kebaikan yang boleh kita buat. Tapi janganlah lalai. Sebab tu kena ingat banyak tentang mati tadi. Supaya kita memperuntukkan betul-betul sakit baki umur ni dengan membuat kebaikan. Lepas tu, kita boleh bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, pergi kepada hadis yang kedua. Lepas tu nanti kita tengok pengajaran dia. Okey. Hadis yang kedua menjelaskan lagi kepada kita tentang bila yang kita tak boleh nak minta mati tu. Dia menerangkan lagi bila. Okey. Hadis yang kedua ni, dia datangnya, cuma dekat nota tu saya tak tulis daripada riwayat sahabat mana. Saya minta tuan-tuan tuliskanlah. Yang mana hadis yang kedua ni, dia diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Hadis kedua ni. Kalau yang pertama tadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis kedua dari riwayatnya daripada Anas. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni. Anas radhiyallahu anhu. Okey, radhiyallahu anhu. Okey. Apa kata Nabi SAW? Okay. Nabi kata, la yatamannayanna ahadakumul mauta. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu mengharapkan mati min lidurrin asabahu. Disebabkan suatu penderitaan yang menimpanya. So hadis ni menyebutkan tentang tak boleh minta mati. Walaupun dia menghadapi penderitaan. Minta mati tak boleh kalau kita ditimpa sesuatu kemudaratan. Nabi tak bagi. Apatah lagi kalau ada orang membunuh diri kerana mengalami penderitaan. Sebab itu kadang-kadang kita dengar media sosial ni, pemerintah ni dia bentang isu orang bunuh diri seolah-olah macam kita tak kata mereka menyuruh, tapi mereka tak pesan tentang jangan bunuh diri. Yang mereka cakap seperti nak meraih, kita tak kata meraihkan lah.
Tapi cara mereka bentang tu, negara kita ni dah sampai orang bunuh diri ni, kena macam mana? Maksudnya kita fahamlah. Mereka nak mengatakan kita kena mencari punca kenapa orang itu membunuh diri. Betul. Tapi dalam masa yang sama kita kena menerangkan kepada rakyat bahawa membunuh diri itu merupakan perkara yang haram, berdosa besar. Kalau minta mati pun Nabi tak bagi, maka apatah lagi untuk membunuh diri. So, apabila orang tu dia dah mati pula dalam membunuh diri, macam mana dia nak hadapi nanti di alam kubur? Kita memohon, kita doakan kepada mana-mana orang-orang Islam yang kita anggap, kita sangka baik kita, mungkin mereka tak tahu, kan, mungkin mereka ni dah dalam keadaan yang tekanan dah, contoh kan, kita doakanlah orang-orang seperti ini, Allah memberikan pengampunan kepada mereka, Allah memberikan rahmat kepada mereka. Tetapi kita yang belajar ni, kita ambillah pengajaran daripada pesanan Nabi SAW. Nabi tak bagi kita minta mati. Nabi tak bagi kita minta mati disebabkan kita ada masalah, kita ada musibah, kita kena ujian. Tak. Lepas tu, Nabi memberikan kita ruang. Bukanlah secara total. Kalau ikut sini macam Nabi kata jangan, Nabi kata larang. Kan? Tetapi Nabi cakap. Nabi kata fa'in kana la budda fa'ilan. Nabi kata jika seseorang itu perlu mengharapkan mati. Maksudnya ini mula-mula Nabi kata tak boleh minta mati hanya semata-mata dia tak tahan dengan menghadapi penderitaan. Dan nanti takut apa? Kita takut kita macam tak setuju, kita marah, kita kecewa dengan musibah yang Allah bagi tu. Kat situ kita bimbang. Tapi kalau kita macam kalau kita nak mati sangat, kan, maka Nabi suruh kita berlapik kalau kita nak minta mati. Kita faham tak maksudnya? Kalau macam kita rasa, kalau kita perlulah nak minta mati tu, kan, dalam beberapa keadaan diharuskan, Nabi ajar pada kita permintaan yang kita minta pada Allah, Nabi minta cakap tu dalam keadaan Nabi ajar kita berlapik dalam minta mati tu. Nabi suruh kita ucap seperti ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Nabi kata maka hendaklah dia ucap ni. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu baik bagiku. Minta hidup dulu. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku selagi mana kematian itu baik bagiku. Maknanya ada diharuskan untuk meminta mati kalau ada keperluan yang tertentu. Seperti mana bab Imam Nawawi tulis tadi, contohnya kita bimbang. Kalau aku hidup lagi ni nanti aku akan bertambah melakukan dosa. Aku bimbang agama aku nanti akan dirosakkan. Fitnah akhir zaman, maka kita boleh doa untuk minta mati itu. Tetapi doanya minta kepada Allah dulu. Ya Allah, panjangkanlah umur aku. Kalau panjang umur ini ada kebaikan bagiku. Matikanlah aku ya Allah jika mati itu lebih baik bagiku. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nampak tak cara Nabi ajar kepada kita semua tentang mengharapkan kematian. Tapi Nabi tak bagi. Tapi bukanlah tak bagi secara total. Ada ruang-ruang seperti bab yang kita baca tadi, minta pada Allah. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui mati itu lebih baik bagi kita ke
atau panjang umur itu lebih baik bagi kita semua. Okey, jelas. Sebab tu kalau siapa yang pernah ikut tajuk bab sabar, kan, siapa pernah ikut tajuk bab sabar, dia akan sangat hargai penderitaan yang Allah timpa pada dia. Bukanlah kita minta Allah bagi musibah, bukanlah kita minta Allah Ta'ala beri kita kesusahan. Kita tak minta. Tetapi kita bersedia. Kalau Allah beri kepada kita ujian dalam bentuk musibah, kalau orang tu dia kenal Allah, dia ada ilmu, dia akan gunakan sebaik mungkin musibah itu, masalah itu untuk meningkatkan darjat dia dan menambah banyak pahala sebenarnya. Sebab apa? Sebab musibah itu, masalah itu, sakit itu sebenarnya adalah penghapus kepada dosa dan sebagai meningkatkan darjat dia di sisi Allah. Itu sebenarnya. Sebab itu apa-apa pun kita nak dekatkan diri kepada Allah, sama ada melalui jalan kesenangan ataupun melalui jalan kesempitan, adalah dengan ilmu sebenarnya. Dengan ilmu. Sebab tu orang-orang yang kenal Allah, dia kenal erti hidup ni, dia kenal erti pahala, dia tahu kehidupan di alam yang akan datang. Mereka redha dengan masalah yang mereka hadapi tu. Sebab tu sangat bagus kalau dia boleh belajar tentang erti penderitaan, masalah, musibah yang Allah menimpa kepada dia. Macam kita lah kena MCO ni. Kan? Siapa yang dia menggunakan kesulitan dalam hidup dia ni untuk mencari rahmat Allah, Allah akan bagi. Tapi siapa yang pandang negatif pada musibah yang dia hadapi tu, dia akan dapat benda yang negatif. Tapi siapa yang dia pandang itu sudut yang positif, Allah akan beri kebaikan padanya. Jadi kat sini kita dah belajar ya, tentang Nabi larang untuk minta mati. Maknanya secara langsung Allah Ta'ala larang kepada kita untuk membunuh diri. Tapi sebelum saya pergi kepada hadis ni, kita tengok dulu pengajaran hadis ni. Okey, kita tengok dulu pengajaran, lepas tu saya nak baca satu hadis tambahan. Okey, daripada hadis ni apa dapat kita belajar? Dilarang mengharapkan kematian. Yang kedua, dipanjangkan umur lebih baik bagi seseorang yang beriman kerana dia akan berpeluang untuk menambah amal kebaikan. Yang ketiga, seharusnya bersabar dalam menerima ujian dalam kehidupan. Bukan dengan kita meminta bukan kita nak lari daripada masalah tu dengan kita meminta kematian, apatah lagi kita membunuh diri. Yang keempat, hamba yang beriman, dia akan selalu menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ni kita kaitkan dengan hadis tadi. Yang Nabi kata dia doa pada Allah, dia serahkan pada Allah tentang hidup dan mati dia. Kan? Kalau aku hidup ni lebih baik, ya Allah, aku serahlah kepada Engkau, ya Allah. Kalau mati aku ni lebih baik, ya Allah, aku serahlah ia kepada Engkau, ya Allah. Jadi daripada hadis tu, moral dia, teladan yang dapat kita belajar orang beriman ni, dia akan selalu serahkan urusan hidup dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita pergi kepada hadis yang terakhir pada bab nombor 67 ni, izinkan saya menyebutkan hadis orang yang membunuh diri, hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim, yang mana hadis ini menyebutkan tentang
orang yang membunuh diri ni, dia sangat berpotensi untuk Allah masukkan ia ke dalam api neraka. Tapi kita tidaklah hukumnya, kita tidaklah hukum mana-mana saudara kita yang membunuh diri semasa MCO ni ahli neraka, tidak. Jauh sama sekali tidak. Bahkan kita bersangka baik dan kita berdoa kepada Allah supaya rakan-rakan kita, saudara Islam kita yang mungkin dia tidak tahu tentang hakikat kematian tersebut dan sebagainya, kita doakan Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Allah memberi rahmat kepada mereka. Tetapi kita yang masih hidup ini, maka kita ambillah peringatan tentang hadis yang kita akan baca ni, tentang macam mana orang yang membunuh diri ni Allah azab dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay. Nabi SAW bersabda. Saya ambil dulu hadis riwayat Bukhari Muslim. Okay. Hadis ni Nabi kata macam ni. Saya terus baca terjemahan dia. Nabi bersabda yang bermaksud. Nabi kata, sesiapa yang membunuh diri menggunakan bihadidatin, dengan benda yang tajam. Tak kira lah pisau ke, besi ke. Kan? Dia bunuh diri dengan benda yang tajam. Nabi kata, maka benda yang tajam tu nanti akan berada di tangannya dan dia akan terus menerus menikamnya ke perutnya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal abadi. Jadi orang yang membunuh diri ni nanti, jika Allah masukkan ia ke dalam api neraka, maka nanti di dalam neraka cara dia diazab, dia akan sentiasa membunuh diri. Maksud dia, kalau dia membunuh diri, dosa dia dimasukkan neraka kerana bunuh diri tu, dengan dia membunuh diri dengan benda yang tajam, maka nanti dalam neraka dia akan pegang benda tajam tu, dia akan bunuh diri dia di dalam neraka, dia akan buat macam tu selalu. Tuan bayangkan. Bunuh diri dengan, contohnya ambil pisau, bunuh diri kan. Sakit mati dengan membunuh diri dengan pisau kan, benda tajam. Maka nanti di dalam neraka, Allah akan bagi kepada di tangannya pegang semula benda tajam tu, maka dia akan tusuk-tusukkan diri dia. Nabi kata kekal abadi tu maksudnya kalaulah dia mati kekal dalam neraka macam tu, selama-lamanya dia akan tusuk pisau tu. Tuan bayangkan. Ya Allah, na'udzubillah. Lepas tu Nabi kata lagi. Nabi kata, sesiapa yang bunuh diri dengan dia syaribas summa, dengan dia meminum racun, faqatala nafsahu, maka dia tu nanti akan terus menerus dalam neraka meminum racun tersebut di dalam neraka yang neraka itu kekal abadi. So kalau dia mati, dosa besar dia disebabkan dia membunuh diri dengan minum racun, nanti di dalam neraka dia akan minum racun. Minum. Dia azab dia dengan meminum neraka tersebut. Meminum racun tersebut. Lepas tu Nabi mengatakan, dan sesiapa yang dia membunuh diri dengan meloncat dari puncak gunung, maka dia akan terus menerus meloncat dari tempat yang tinggi di dalam neraka. Maksudnya kalau dia mati, dia bunuh diri, terjun daripada bangunan tempat yang tinggi, nanti di dalam neraka, dia akan berada pada tempat yang tinggi, dia akan terjun. Terjun lagi, terjun lagi, terjun lagi di dalam api neraka. Na'udzubillah. Kalau kita baca hadis riwayat Muslim sahaja, ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Ni riwayat Muslim sahaja, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, alladhi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar. Nabi kata, orang yang mati mencekik dirinya sendiri, maka dia akan mencekik dirinya sendiri di dalam neraka. Walladhi yat'unuha finnar. Dan orang yang menusuk dirinya sendiri di dunia, maka dia akan menusuk diri sendirinya di dalam api neraka. Hadis ini menunjukkan bahawa salah satu kumpulan manusia
yang berpotensi untuk masuk ke dalam api neraka adalah orang yang membunuh diri. Jadi cara azabnya dengan azab seperti dia membunuh diri. Sebab itu kita baca bab ini untuk mengingatkan kita semua. Kan? Kita bacakan hadis-hadis seperti itu untuk kita motivate orang-orang yang dalam keadaan kondisi sukar seperti itu. Kita tak alami orang yang murung kan. Jadi kita kena memahami situasi orang. Tapi kita kena mengingatkan kepada mereka. Sebab di sebalik itu adanya syaitan. Kita doa kepada Allah semoga mana-mana saudara-saudara kita kan yang dia mungkin dia tak tahu, mungkin dia tersalah faham, yang telah mati membunuh diri, semoga Allah memberikan pengampunan kepada mereka semua. Okey, kita terus pergi kepada hadis yang ketiga. Okey, hadis terakhir ni, last sekali. Saya terus bacakan dia punya terjemahan hadis ya. Okey, hadis ni dia datang daripada seorang lelaki namanya Qais bin Abi Hazim. Okey, Qais bin Abi Hazim ni Qais bin Abi Hazim, kita tu baca pada terjemahan dia. Dia ni pernah suatu hari dia pergi menziarahi sahabat Nabi SAW, namanya adalah Khabbab. Khabbab, nama dia Khabbab ibnil Aratti. Nama dia Khabbab ibnil Arat. Nama sahabat tu namanya adalah Khabbab ibnul Arat. Okey. Waktu dia ziarah Khabbab radhiyallahu anhu, ketika itu Khabbab dia sedang ubat diri dia dengan besi yang panas pada 7 bahagian di anggota tubuh badan dia. Dia macam dia tekap dengan besi panas. Memang di zaman dulu memang ada cara nak ubat penyakit tu, dia ambil besi yang panas dia tekap. Kan macam kita kan kita bekam kan. Kan kadang-kadang kalau orang ni kan dia macam lebam-lebam tu, kadang-kadang kan dia guna benda panas kan. Dia tuam kan, macam kita tuam, kadang-kadang benda panas dia kan ada kegunaan dia. Tapi mereka guna besi yang memang dia panas. Hadir dia pada 7 bahagian. 7 bahagian anggota dia. Waktu Qais pergi melawat Khabbab ni. Lalu waktu dia jumpa Khabbab tu, Khabbab kata pada dia. Mengatakan, sesungguhnya para sahabat kami terdahulu telah meninggal dunia. Maknanya Khabbab kata kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia dulu-dulu, yang awal-awal memasuki Islam dan sebagainya, mereka ni dah tak ada, dah Khabbab kata. Dan mereka tidak pernah mengecapi nikmat dunia. Maknanya Khabbab ni kata, mereka dah mati awal-awal, tak sempat, macam, yelah kan, sebab Islam ni, apabila kita tahu kan zaman Nabi, lama-lama Islam menang, dapat banyak harta rampasan perang kan. Jadi Khabbab kata mereka ni dah tak ada dah. Mereka tak sempat nak mengecapi nikmat dunia. Sedangkan kami ni, kata Khabbab, telah mengumpulkan harta yang banyak. Yang mana kami tak jumpa tempat nak simpan harta tu, melainkan kami simpan di dalam tanah. Punya banyak harta tu nak simpan kat mana ni? Kat dulu tak ada bank. Nak simpan kat mana harta banyak tu? Mereka simpan di dalam tanah. Lepas tu Khabbab pun cerita kepada Qais tadi, seandainya Nabi SAW tidak melarang kami untuk berdoa minta mati, nescaya aku dah doa dah minta mati. Tuan faham tak? Sebab para sahabat ni mereka mengetahui kan, fitnah banyak hidup ni, dunia ni kan, dengan harta ni kadang-kadang bahaya Allah hisab sebagainya kan. Jadi para sahabat ni dia tahu alam ke depan ni, macam alam mati kan, merupakan tempat-tempat taman-taman syurga. Jadi Khabbab ni kata, kalau Nabi tak laranglah kami doa minta mati, nescaya aku akan minta mati. Faham tak hadis ni? Hadis ni yang kita nak gunakan dalam dalil yang kita nak belajar pada hari. Maksudnya Nabi laranglah untuk kita minta mati, seperti mana kata Khabbab. Kalau Nabi tak larang, tentu dia dah minta mati. Kemudian Qais ni dia datang sekali lagi jumpa Khabbab.
Tapi masa tu Khabbab, dia sedang membina dinding miliknya. Dia tengah renovate. Dia tengah baiki dinding rumah dia. Lalu Khabbab tu kata, seorang Muslim itu, Allah akan bagi balasan kepada dia atas segala sesuatu yang dia belanjakan, yang dia infakkan. Kecuali pada harta yang diletakkan di dalam tanah ni. Faham tak tuan-tuan? Khabbab ni dia kata macam ni. Dia kata, siapa-siapa yang dia gunakan harta dia di jalan Allah, Allah akan bagi pahala kat dia. Allah bagi balasan dekat dia. Kecuali siapa-siapa yang tak gunakan harta dia seperti dia simpan letak dalam tanah tu. Kata Khabbab kepada Qais. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Okay, sebelum kita lanjutkan. Siapa ni Khabbab? Khabbab ni kita selalu dengar kisah dalam sirah Nabi kan. Khabbab ni, dia ni sebenarnya digelar nama dia kadang-kadang dipanggil dengan nama Abu Yahya. Itu dia punya kunyah dia, Abu Yahya. Khabbab ni dia di antara sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal memeluk Islam. Dia daripada minas sabiqin. Awal-awal. Sebab tu dia teringat kawan-kawan dia awal-awal dulu bersama dengan dia masuk Islam yang dah tak ada dah. Dia sebut tadi tu. Khabbab ni juga, kita tahu cerita dia di antara orang yang disiksa oleh orang-orang musyrikin supaya dia jadi orang yang murtad. Tapi Khabbab ni dia sabar menghadapi siksaan tersebut sampailah dia pergi berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Khabbab ni diriwayatkan cerita sejarah dia meninggal dekat Kufah. Dia meninggal pada tahun 37 Hijrah. Kita jarang dengar dia meriwayatkan hadis kan. Kita kalau jumpa Abu Hurairah. Kalau macam kisah Ubay bin Ka'ab tadi tu, ada juga dengan nama dia meriwayatkan hadis. Kalau macam Ubay bin Ka'ab tadi, dia ada lebih kurang ratusan hadis. Dekat 200 hadis yang dia pernah dengar dari Nabi. Yang pernah dia tahu hadis tadi dari Nabi SAW. Hadis yang dia meriwayatkan tu lebih kurang dekat 160 lebih lah macam tu. Tapi kalau Khabbab ni, jarang kita dengar nama dia kan. Disandarkan ia dengan dia meriwayatkan hadis. Dalam sejarah mengatakan dalam biografi dia hanya pernah meriwayatkan lebih kurang dalam 32 hadis sahaja. Termasuk hadis ni lah yang dia sempat meriwayatkan hadis tu dari Nabi SAW. Okay, kita ambil pengajaran dia apa. Yang pertama, kita dapat belajar dilarang mengharapkan kematian. Seperti mana kata Khabbab tadi. Tengok para sahabat. Dia dengar cakap Nabi. Nabi kata tak boleh minta mati sebab tu mereka tak boleh minta mati. Kalau Nabi bagi, tentu mereka minta mati lah. Lepas tu kat sini kita dapat belajar kelebihan Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Kemuliaan dia kan. Dia seorang yang sempat dapat mengecapi harta-harta pada zaman dia. Lepas tu kita dapat belajar dekat sini. Harta yang disimpan dan tak digunakan, tak bagi manfaat pun kepada pemilik dia. Macam Khabbab tadi kan punya banyak harta, dia disimpan kat mana? Disimpan dalam tanah. Kan? Kalau zaman sekarang kita, orang tak simpan kat dalam tanah dah. Orang simpan dekat mana? Dekat bank. Betul tak? Tapi mungkin ada juga kok emas yang orang sorok dalam peti selamat kan? Simpanlah harta tu. Kalau tak guna untuk apa-apa kebaikan, harta tu tak akan bagi manfaat kepada kita. Melainkan kalau orang yang lepas tu dia gunakan harta tu untuk kita, tak apa, untuk buat kebaikan. Tapi secara umumnya, kalau kita tak gunakan dia, tak dapat manfaat kepada kita. Seperti mana kata Khabbab. Kan? Harta kat dalam tanah ni, yang aku simpan ni, tak akan dapat apa-apa, dia kata. Melainkan kalau digunakan. Yang keempat, berubat dengan besi panas diharuskan jika ada keperluan. Ni banyak pula perbahasan dia.
Zaman kita mungkin jarang kot guna besi-besi yang panas. Di zaman-zaman Nabi dulu memang ada beberapa keadaan mereka gunakan besi yang panas tu. Ditekap dia pada penyakit kesakitan yang mereka alami. Wallahu ta'ala a'lam. Maka kita tamatlah dengan hadis yang ketiga di dalam bab dilarang mengingati kematian, dan kita pun sudah sampai pada jam 12 tengah hari. Banyak pula orang. Okey, terima kasih ya pada siapa-siapa yang kepada Puan Syahira ni kerana berkongsikan hadis yang tentang orang mati, orang yang bunuh diri tadi. Okey, jazakillahu khaira. Baik, ada soalan tak? Kalau ada niat nak bunuh diri tu dah dikira dosa ke Ustaz? Apa dia kena buat selepas dia sedar? Okey. Kalau sekejap. Okey, kejap. Kalau macam ni. Kita belajar hadis tentang niat kan. Apabila kita berniat untuk melakukan keburukan tetapi kita tidak melakukannya, tak jadi kita buat, bahkan kita dapat pahala. Tetapi jika kita berniat buat keburukan, kita buat keburukan tersebut, Allah akan catat keburukan itu dengan satu keburukan tersebut. Maknanya kalau kita ada niat nak membunuh diri, tapi kita teringat hadis-hadis Nabi, betul tak? Kita teringat pesanan Nabi, ingat tentang dosa bunuh diri. Kita tak jadi nak bunuh diri, Allah bagi pahala pula pada kita. Sebab kita niat nak buat keburukan, tapi kita tinggalkan keburukan tersebut. Kan? Dengan niat kita tahu kan, kita dah sedar, bahkan dapat pahala. Bukan niat buruk tu dapat pahala, tapi meninggalkan niat buruk itu dapat pahala. Lepas tu apa yang kita kena buat? Kita kena beristighfar, mohon pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengampuni dosa-dosa kita. Lepas tu soalan lain, pernah saya dengar ada orang kata kalau boleh nak meninggal di Mekah atau Madinah. Macam mana tu Ustaz? Ya, memang ada hadis seperti mana kisah Umar sendiri yang pernah minta Allah Ta'ala matikan di bumi Madinah. Tapi minta mati tu berbeza dengan minta mati disebabkan tak tahan menghadapi kesulitan, tu berbeza. Minta mati di Madinah tu sebab dia memang sudah berada di Madinah. Jadi dia minta lah mati. Kalau dia berada ke Madinah, dalam dia buat kebaikan, boleh kalau dia minta mati. Tetapi kita semua yang Nabi larang minta mati tu kalau minta mati yang macam nak lari daripada masalah. Yang tu Nabi SAW melarangnya. Minta mati kalau nak lari daripada masalah. Okay. Tapi kalau dia nak mati juga, kan, macam dia takut waktu dia sakit ni, takut dia akan menyebabkan dia kalah dalam ujian tersebut. Sebenarnya dia memang dia kena sabarlah. Tapi kalau dia nak mati juga, kan, tapi jangan dia niat mati tu macam dia tak tahan, dia tak terima ujian tersebut. Tapi kalau sampai keperluan dia minta mati seperti kita kata, dia takut nanti iman dia tergugat dan sebagainya, maka dia kena doa seperti Nabi ajar tadi tu. Janganlah kata, aku mati ni lagi baiklah. Kan, tak boleh. Nampak seperti dia merungut, dia kecewa, itu tak boleh dalam agama. Tapi dia boleh doa, ya Allah, kalau kau panjangkan umur aku lagi lebih baik, kau panjangkanlah umur aku, ya Allah. Kalau mati ni, jika aku mati lebih baik, ya Allah, dengan kehidupan aku ni, maka kau matikanlah aku, ya Allah. Yang itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Okey. Orang Islam yang membunuh diri, adakah dia akan kekal dalam neraka atau dia masuk syurga selepas menerima hukuman? Okey, jawapan dia bergantung. Dia mudahnya begini. Siapa yang masuk neraka, jika dia masih lagi ada
ketauhidan. Maksudnya dia masuk neraka tak kira lah dosa apa pun dia buat. Dia masuk neraka kerana dia memang dosa dia lebih banyak pada pahala lah. Contohnya dosa arak dia, dosa berzina ke, dosa mencuri ke, dosa dia bunuh diri ke. Okey, jika dia mati tu, dalam keadaan dia masih lagi mengakui dengan yakin Allah tu satu, Allah tu saja Tuhan yang sebenar-benarnya, sudah pasti dia nanti akan dimasukkan hujungnya ke dalam neraka. Maknanya dia tak kekal dalam neraka. Itu jawapan dia. Orang yang mati dalam dia mentauhidkan Allah, dia tak kekal di dalam api neraka. Hadis tu sebenarnya kita dah baca pada bab cerita pada bab harap dulu. Kita dah cerita tentang bab Ar-Rajak. Kita dah baca pada bab Ar-Rajak dulu. Kalau kita tengok dekat nota tu, dulu ada kita baca pada bab ni. Jawapan dia ni. Cari pada bab ni. Cari pada bab yang kita dah belajar bab ni. Keutamaan harap. Ya, dia dekat dengan tajuk ni. Pada tajuk harap. Harap. Bab 51 ada 28 hadis. Kita dah belajar. Yang Nabi sebut tu. Nabi kata sesiapa yang mati ada atas kalimah la ilaha illallah, dia pasti masuk syurga. Apa pun dosa, jika dia masuk ke dalam neraka, tetapi dia masih ada kalimah, faham kalimah la ilallah, dia amal, dia pasti nanti akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Itu. Tapi, jadi saya menjawab soalan tadi tu. Kalau dia bunuh diri, dia akan masuk syurga tak? Jawapan dia, jika dia bunuh diri, dia masih ada iman, tauhid tadi, sudah pasti dia akan masuk ke dalam syurga nanti. Maknanya dia tak kekal diazab di dalam neraka. Okey. Kejap, saya jawab soalan berikutnya. Saya ada dengar satu ceramah pada zaman hijrah Rasulullah, ada yang membunuh diri sebab tidak tahan dengan cuaca. Kemudian dia bunuh diri. Tapi dapat masuk syurga kerana hijrah. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan ni, saya minta maaf. Saya tak boleh nak jawab sebab saya tak tahu hadis tu. Mungkin hadis tu ada, tapi saya yang tak tahu. Ataupun mungkin hadis tu memang tidak ada, tidak sahih ke, pun saya tak tahu. Jadi saya tak boleh nak jawab soalan ni. Mungkin soalan tu nanti saya kena apa? Soalan tu nanti saya kena ni. Saya kena rujuk kemudian ya tentang soalan kepada yang bertanya tadi. Saya minta maaf banyak-banyak sebab tak dapat nak jawab soalan tersebut. Okey. Kita tengok pada soalan lain. Okey. Okey, ada soalan lain secara verbal? Sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. Okey Ustaz, nak tanya satu lagi. Okey. Okey, ya, kita dilarang meminta kematian ya. Tapi boleh tak orang lain minta kematian untuk kita? Contohnya ya, mungkin dia lihat ibu dia dah koma lama, ya, maknanya dah lama sangat sakit ya. Kemudian anak tu yang mohon pada Allah, ya Allah, jika kematian itu yang terbaik untuk ibuku, boleh tak Ustaz? Kalau kita rujuk pada hadis tadi tu, ya, dia mintakan mati, maksudnya dia tengok mak dia tak tahan ni kan? Sebab dia tengok lama sangat mak dia dalam kesakitan kan. So dia tak naklah mak dia merana lagi lama kan. So dia mohon daripada Allah, kalau itu kematian itu yang terbaik untuk ibuku, macam mana? Macam tu Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau kita tengok pada hadis tadi tu, Nabi diharuskan, tapi dengan berlapik lah.
dengan berlapik. Nanti saya kena rujuk balik apa soalan mendoakan, meminta, bukan kita mendoakan orang tu diberi kematian jika kematian terlebih baik baginya kan. Mendoakan, ya Allah panjangkanlah umur ibuku lagi, sihatkanlah ibuku lagi kalau sihat itu lebih baik baginya. Ya, Begitu juga, ya Allah matikanlah ibuku ini ya Allah jika kematian itu lebih baik baginya. Yang tu nanti saya kena rujuk balik tu untuk orang lain tu. Ya Puan Nadia, ya saya minta maaf tak dapat nak jawab soalan tu. Tak apa Ustaz. Sebab ada beberapa kes lah yang macam ni dengar kan, pernah dengar Okey. InsyaAllah nanti saya rujuk kemudian ya. Kejap ya, saya tengok. Okey, kejap. Saya tengokkan mana-mana fatwa. Okey, ada mana-mana pertanyaan lain? Ustaz. Ya. Kalau macam mana kalau kita nak faham ayat surah Maryam tu yang Sayyidatina Maryam tu dia pernah mengharapkan kematian tu lebih baik, yang ayat 23 tu kan surah Maryam yang ya laitani mitu qabla hadza in kuntu nasyan mansiya tu. Bukan itu situasi mengharapkan kematian ke apa situasi dia tu? Ya, itu dia doa sebab ialah kan dia dapat anak tanpa ada suami tu kan. Jadi dia bimbang kepada fitnah tersebut. Namun kita nak kena rujuk semula tu tentang syariat di zaman tu. Nanti saya rujuk balik soalan tu. Nanti Puan Asah ingatkan saya. Kalau yang bertanya ni nanti tolong ingatkan saya semula ya soalan, sebab saya kadang-kadang saya banyak tak catat menyebabkan saya sangat lupa sebenarnya untuk saya bertanya sebenarnya. Saya ada buat satu grup dekat Telegram, grup untuk bertanya soalan kepada mana-mana tenaga pengajar. Tapi orang tak tanya soalan. Ada yang bertanyalah. Tapi dia ada yang masuk tapi dia diam je, dia tak bertanya. Ada satu grup Telegram tu, saya buat satu link untuk kalau kita tak sempat nak tanya kan dalam kelas, mungkin kita malu ke tak sempat, ataupun lepas kelas baru kita ada soalan, boleh letak soalan tu dekat dalam Telegram tu supaya saya boleh panjangkan ke mana-mana tenaga penyampai. Okey, jadi soalan Puan Asia tu nanti tolong ingatkan saya ya tentang yang permintaan Maryam tersebut untuk dia macam dia mengandung kan, tanpa bapa nanti orang fitnah dia kan, nama buruk dia, maruah dia tu, macam mana permintaan dia tersebut? Adakah dia bertentangan dengan hadis Nabi yang kita belajar pada pagi ni? Yang tu saya minta maaf banyak-banyak. Nanti saya kena rujuk semula. Begitu juga kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, yang pernah bertanya soalan, saya tak jawab soalan, saya minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang atas kelemahan peribadi saya memang kadang saya tak sempat nak mengingati soalan-soalan yang pernah ditanya. Bukan sebab tak nak tanya, bukan sebab tak nak jawab, bukan sebab sombong. Dan sebab pemberat yang paling besar sekali sebab saya memang kadang-kadang saya memang tak tahu. Sebab tu saya memang tidak dapat nak menjawabnya sebab saya memang tak ada PA untuk catat soalan-soalan ditanya tu. Jadi saya minta maaf atas kekurangan, kelemahan yang ada pada diri saya lah. Okey, nanti ada soalan lain? Bila kita tamatkan ni? Okey, kalau tak ada, kita jumpa lagi nanti. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairan kepada Datuk Nurul, juga kepada tuan-tuan dan puan atas pengisian pada pagi ini. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz.